Guna otak tak hidup atas dunia ni. Minta maaf Ustazah pinjam bahasa Ustaz Azhar Idrus. Tapi ketika dengar ceramah demikian, saya sentap. Tuhan, betul lah sebenarnya bahasa mudah nak bagi faham kita ni. Mu guna otak tak atas dunia ni. Yang mu sombongkan tu bukan sebab duitmu tiap hujung bulan masuk daripada bos, daripada majikan. Kalau Allah tak bagi sihat, mu boleh pergi kerja tak? Maksudnya muslimat, kita tak guna akal dalam kehidupan. Kalau kamu tahu betapa dahsyatnya balasan neraka, kamu takkan sombong atas dunia kerana kamu takut dihumban ke dalam neraka. Kalau kamu tahu jaminan Allah syurga itu begitu indah, kamu takkan membalas segala kejahatan. Kamu hanya mendoakan kebaikan. Terbukti hari ini bumi Taif, semuanya orang telah bersyahadah kepada Allah, kepada Rasulullah, dia mengiyakan. Kalau dulu Nabi membalas dengan kejahatan, siapa orang yang nak berdakwah di situ? Siapa sisa baki umat yang boleh bersyahadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi akhlak ini ditiru. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saat engkau marah wahai Abu Bakar, aku bangkit meninggalkanmu kerana aku sudah tidak melihat malaikat berada di sampingmu, yang aku lihat adalah iblis di sisimu. Bila iblis berada di sisi muslimat dirahmati Allah, kejahatan yang satu akan bertebaran menjadi banyak lagi kejahatan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fi qulubihim marad, dalam hati kita ni ada penyakit. Tak ada siapa boleh rawat. Kita tahu aku dengki kat orang tu, aku je tahu. Kita dah belajar dalam kitab 50 ciri-ciri munafik. Kita tak payah tengok orang punya hati sebab kita memang tak boleh scan hati orang. Tapi kenapa ya, aku rasa tak senang bila orang tu dapat senang. Ini satu penyakit hati. Kata Quran, cepat-cepat rawat. Kalau kamu tidak rawat, Allah akan tambahkan penyakit itu. So dengan kita tidak merawat, mungkin muslimat kita upah tokmoh pula. Pergi jatuhkan dia, aku nak ambil tahta dia tu. Kan? Berganda lagi dosa. Jadi tamak pula. Okey, Tok Moh kata okey, dia dah jatuh dah, sekarang kau dapat tempat tu. Tak cukup lagi muslimat dirahmati Allah, nak ambil lagi hak orang lain. Maka dosa tu bertambah-tambah. Ini maksud Allah akan tambahkan penyakit yang bersarang di dalam hatimu. So siapa nak rawat? Allah kata tak ada siapa boleh ubah sesuatu kaum kecuali kamu nak ubah dirimu sendiri. Jadi muslimat dirahmati Allah, buku yang saya tulis ini membicarakan tentang ayat Allah ini. Permulaan saya sebut, itulah dia daripada Ali Imran 133. Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang saya sebut tadi, syurga ni tak ada penghujung, luasnya seperti langit dan bumi. Muslimat, kalau kita duduk seorang-seorang tak syok. Sebab itulah kita nak berpimpin tangan ke syurga Allah. Nampak orang jiran-jiran kita, aku nak ke syurga, berjiran sampai syurga. Nampak kawan-kawan yang datang masjid, yang datang diraikan, yang tak datang ditanya khabar, sihat ke, dah bagi nama tapi tak datang, risau juga. Kotlah on the way jadi apa-apa. Bukan kita syok, bagus si Polan tu tak datang. Muslimat, kerana apa? Bukan busybody, tapi sebab kita nak ajak ke Raudatul Jannah. Dengan mencintai Raudatul Jannah, ada pasang cita-cita dalam hati. Kita nak sejannah nanti di kampung akhirat. Ni muslimat, pergi ziarah adik-beradik, macam mana mereka menyakiti kita, kita tak balas dengan kesakitan. Ini sifat Kak Long yang Ustazah ceritakan dalam angan-angan ke Firdausi. Kak Long mana Ustazah? Tu yang saya sedang cerita, yang kena keren tombang di Mekah tu. Kakak sulung yang adik-adiknya menulis pengalaman. Allah, kami rindu Kak Long. Yang dulu bila kami datang nak mengadu satu masalah, biar Kak Long je tahu cerita ni. Jangan ceritakan dekat mak ayah. Mak ayah dah lama sangat dah susah sebab kita mengandung susah, menyusukan susah, membesarkan kita kecil-kecil, bergaduh sana sini, susahkan mak ayah. Cerita dekat Kak Long, macam mana susah Kak Long cuba bantu. Bila depan mak ayah kita cerita yang seronok-seronok, biar mak ayah kita tersenyum sampai mati. Allahu Akbar muslimat. Inilah pesanan-pesanan orang yang punya hati yang sangat-sangat mulia. Lalu bila disebutkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, ternyata syurga yang sangat luas itu muslimat, orang yang bersungguh-sungguh dalam taubat kepada Allah, orang yang bersungguh-sungguh nak hidup hari ini dan esok sebelum datangnya ajal, hanya nak buat kebaikan, berpisah dengan maksiat. Kerana apa nak buat kebaikan, berpisah dengan maksiat? Ada ramai hari ini orang yang dah buat baik,
tetapi susah nak berpisah dengan maksiat. Pakai tudung dah ustazah, tapi mengumpat macam tu juga. Muslimat, masa tak pakai tudung dengan pakai tudung, level kemengumpatan itu sama je. Macam itulah, tak tahulah orang Subang faham ke tidak kata imbuhan awal dan akhir tu. Tak ada dalam kamus lah muslimat. Suami lagi sedih kalau suami tengok, dulu tak pernah hadir majlis ilmu, sekarang pergi juga. Muslimat dirahmati Allah. Tapi macam itulah, azan hayya ala solah, tak bangkit-bangkit. Jap lah, drama tak habis lagi ni. Macam itulah muslimat. Sama je, kita tak berpisah dengan maksiat. Tapi mendakwa, aku dah buat amal salihat ni ya Allah. Dulu aku bakhil kedekut, bila gaji datang je tabung-tabung derma ni, duit aku buat apa sedekah kat orang. Sekarang saya yang cari tabung derma kat masjid. Saya resah, ustazah tanya AJK, hari ni tak ada tabung ke? Saya tak faham kenapa hati saya suka nak memberi. Itu amal salihat, semoga diterima Allah. Tapi kalau kita belum boleh berpisah dengan maksiat yang dulu muslimat, khawatir taubat kita belum boleh mengundang maghfirah, pengampunan Allah. Faham ya maksud? Sebab tu ayat ini saya highlight di awal, sifat siapa yang saat beramai-ramai pun dia takut kepada Allah, saat berseorangan tak ada siapa nampak aku ni, boleh kok buat dosa. Muslimat, orang yang takwa tidak begitu. Siapa orang yang takwa yang dijamin oleh Nabi SAW wajib untuknya syurga adalah apa? Muslimat dirahmati Allah, seorang lelaki didatangi oleh wanita cantik, seksi, mengajaknya dia berzina, buat perkara yang dimurkai Allah. Dah memulakan mukaddimah zina, dah hampir terberzina, dia terus mengingat Allah sedang melihat aku. Walaupun kata si wanita penggoda, tak ada siapa, hanya kita berdua saja. Terus dia teringat Allah sedang melihat aku. Meninggalkan perbuatan zina, meninggalkan maksiat, wanita itu ditinggalkan. Apa kata Nabi? Wajib untuk lelaki ini syurga. Sebab menahan nafsunya. Sebab ketika tak ada orang lain melihat, dia tahu Allah sedang melihat dia. Itulah dia muttaqin, yang bila kita jumpa dalam Quran, dalam banyak ayat, kita sebut pada diri kita, aku nak mati, nak hidup, nak mati di kalangan orang bertakwa ini ya Allah. Bantu aku ya Allah. Cukup dah muslimat. Walaupun kita jahil bahasa Arab, tak faham-faham maksud panjang ni apa, kalau dibaca tadi faham kot kalimah jannah, syurga. Untuk siapa jannah ni? Oh, ada jawapan untuk muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini pun dah cukup. Tapi lebih indah hadiri kuliah-kuliah tafsir, tadabbur Quran untuk faham keseluruhan maksud ayat. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Nah, baru muka surat 3. Macam mana rasa di hati? Ketidur belaka dah. Tidur ke ibu-ibu? Sebab bila bertutup macam ni ustazah tak nampak sangat. Kalau tak bertutup muslimat, nanti tengah salam, sekarang salam-salam pun tak boleh kan? Tengah salam tu tak maaf ya ustazah. Minta maaf apa cik? 18 kali tadi nguap, dia kata kan. Kalau wacik tak cakap, saya tak perasan pun. Yang ni lagi lah, sampai semalam ada orang tanya soalan, ustazah kita dah tutup-tutup macam ni, kalau kita menguap, sunnah ke kita tutup dengan tangan? Aku pun tak ada jawapan ni. Kan muslimat? Nantilah kak, saya takut juga nak jawab ni. Nanti saya bawa bincang dalam grup ustazah. Lawak-lawak juga muslimat, tapi terfikir. Bagus juga, sebab tu elok jumpa ramai orang muslimat. Bila dia tanya soalan tu, kat universiti dulu tak belajar pula bab ni. Siapa nak menjangka? Bapak saya 84 tahun, muslimat, hari pertama 18 hari bulan 3 pergi masjid. Tak boleh pak, jangan. Aku nak mati dekat masjid, jangan halang aku. Kan muslimat? Anak-anak itu, engkau kan penceramah, engkau halang bapak ni nak pergi masjid juga ni. Tak apa, tak apa. Bila tak boleh halang dengan orang tua ni, tak payah gaduh. Bagi je pergi, bukan jauh mana pun. Dah kau dah kenapa nanti kena halau? Dah kita cakap tak nak dengar. Dia pergi tu dengan niat bersungguh-sungguh nak sembahyang jemaah. Pahala kakinya tu pahala. Tapi nanti balik, pak balik dah, kenapa balik? Betul lah kau cakap masjid tutup. Orang suruh aku balik, tak ada apa pun yang dekat masjid tu, tak ada siapa pun buka, ada seorang je jaga. Pak Haji balik, tak ada siapa datang sembahyang kat masjid ni. Muslimat, sebab dia belum faham. Bila hari raya haji datang, saya kata pak, mak meninggal dari setahun, kita tak dapat buat tahlil ke apa, panggil saudara mara. Kemudian mak mentua saya meninggal dalam tempoh PKPP muslimat, yang saya selalu sebut di majlis-majlis ilmu. Nak balik Kulim, ziarah mak mentua tak sihat.
meninggal semalam genap 100 hari. Saya kata, mana abang tahu ke? Abang duk tengok kalender, kebetulannya nampak hari ke-100 mak. Allahu Akbar. Patut ayah duk telefon malam ni nak sedekah dekat masjid lah. Kita kan tak ada buat tahlil kenduri dekat rumah. Tak apa muslimat, jangan sedih. Jadi saya sebut pada bapa, kita buat korban dekat rumah Pak tahun ni kan dah tak PKP masa nak raya haji tu muslimat. Kita buat korban. Tengoklah kalau ada rezeki kita buat seekor lembu, kalau tak ada sangat kita buat seekor kambing. Kita panggil lah, seronoklah ceria wajah dia. Kita tak pernah pun panggil orang buat tahlil untuk mak kan, dia seronok. Tiba muslimat naik balik masa nak raya haji tu, naik balik dan diarahkan supaya ni kita masih lagi peraturan macam raya haji, raya puasa. Kalau nak berkumpul pun 20 orang saja. Dah macam mana Pak, nasib baik tak tempah lembu lagi. Kita tak jadi Pak buat kenduri boleh tak? Takutlah dia kecil hati dah nak buat kenduri untuk arwah isteri, kita tak buat muslimat. Tak payah buat. Nanti ke orang datang yang kita jemput tu kita tak tahu dia dari mana, takut ada virus tu nanti kan. Dia pula ceramah kat kita. Sebab apa muslimat? Saya dapat satu ilmu kerana dia sudah faham. Tak susah nak bercakap dengan orang yang faham. Sebab hari-hari dengar berita, hari-hari tengok iklan jaga jarak, pakai topeng muka, betul tak muslimat dirahmati Allah? Jadi dia dah tahu, tak payah buat kenduri. Kalau target 100 orang nak buat seekor lembu ni, muslimat dirahmati Allah, nanti berapa ramai nanti yang kena virus tu. Adik-beradik kata, wah bapak kita dah macam Dr. Nur Hisham. Dulu kan main. Dia kata, selama aku hidup dah lebih 80 tahun, mana ada orang kena halang pergi masjid. Muslimat, sebab tak ada siapa jangka yang kita tahun 2020 diberi ujian sehebat ini oleh Allah. Jadi bila Allah beri kepada kita muslimat, sama-sama berpimpin tangan. Kita jaga kita, pasti Allah akan jaga kita. Jangan pernah menafikan. Bukan keadaan yang kita sedang tekuni hadapi ini tanda kita takut dengan virus Allah. Bukan, kita takut dengan Allah. Muslimat, Perdana Menteri nak buat keputusan, mufti nak buat keputusan, masih bermesyuarat dengan KKM kerana apa? Sebab Quran yang bagi tahu, nak tahu sesuatu benda tanya kepada yang pakar, tanya kepada yang ahli. Nak tanya tentang roti canai tu lembut macam mana, bukan tanya pada orang buat kek coklat. Tanya pada orang niaga roti canai yang laris sungguh. Macam itulah diibaratkan. Jadi muslimat dirahmati Allah, bila kita sebut Masya Allah Tuhan, semua yang datang ini bukan sia-sia. Berapa ramai orang yang wanita lah khususnya PM tepi pada ustazah, saya bersyukur ustazah, tak pernah hari raya ada semua dalam rumah. Inilah baru dapat sembahyang tarawih ustazah cukup tiap-tiap malam. Sebab apa? Kalau seorang sakit perut, bapak dia tunggu, kan? Kau pergi berak dulu, ayah tunggu, tak apa. Kalau imam masjid tak tunggu anak sakit perut muslimat. Jadi dia kata cukup. Alhamdulillah, lepas tarawih tadarus sikit-sikit. Tiap-tiap malam ustazah khatam sekeluarga 30 juzuk. Rindu tak dengan suasana ini muslimat dirahmati Allah? Rindu. Tapi kita tetap berdoa, akhiri pandemik COVID-19 di seluruh dunia wahai Allah. Kita minta kepada Allah. Kita bukan takut virus, kita sedang menekuni perintah Allah. Jadi bila kita faham konsep ni muslimat, saling berlapang dada. Tengok lagi ayat Allah Al-Hadid 21. Konsep dia, maksud dia muslimat lebih kurang sama dengan ayat tadi, tapi dia guna pula kalimah sabiqu. Tadi sari'u, sekarang sabiqu ila maghfirah. Kalau sabiqu ni kalimah bermaksud berlumba-lumbalah. Tadi bercepat-cepatlah. Berlumba macam mana ni? Sebab itu musabaqah, sabiqu. Orang Al-Mu'minun ni anak murid juga kepada Al-Fadilah Ustazah Nuruzana Natiyah, Johan Qariah Selangor ya. Dah BFF dah dengan ustazah sekarang ni, duduk dalam satu grup muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sebutkan kerana apa? Dia masuk musabaqah Quran tu, kalau di Indonesia dipanggil lomba bacaan Al-Quran. Perlombaan, berlumba-lumbalah. Okey. Quran menggunakan kalimah ini, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Macam sama kan dengan ayat tadi? Wa jannatin 'arduha ka 'ardis samai wal ard. Macam sama lagi je ustazah. Macam tu.
uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Macam sama tapi tak serupa. Maksudnya nak mengajak kepada jalan-jalan Allah, nak mengajak supaya kita dapat pengampunan daripada Allah. Muslimat, perhatikan, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapatkan syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini poin utama. Sebab tu muslimat, kalau orang tanya rukun iman dulu ke rukun Islam dulu, Ustazah menggambarkan, muslimat dirahmati Allah, kalau kita tengok sebiji apple, rukun Islam tu yang luarnya, tapi yang lebih penting rukun iman isi dalam tu. Maksud muslimat dirahmati Allah, tak ada yang kata saya nak belajar akidah je Ustazah. Tak betul. Kamu betul beriman pada Allah, tapi caranya macam mana? Sebab tu datang syariah, ilmu syariah ni, fiqh. Belajarlah kitab fiqh, muslimat dirahmati Allah, baru kita tahu cara-cara untuk beribadah kepada Allah. Muslimat dirahmati Allah, macam mana solatnya? Oh, datang Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nak sembahyang jangan kok sukamu je sembahyang, kena ikut cara aku, kata Rasulullah. Rasulullah sembahyangnya menjadi satu perbuatan yang merehatkan dirinya. Wahai Bilal, penat dah buat kerja pagi sampai ke petang, petang sambung ke malam, rehatkan aku dengan solat. Kita, Allah Ustazah tak solat lagi ni, Allah Ustazah tak solat lagi ni. Dah solat muslimat, lega dah solat. Tu yang solatnya laju-laju, terasa solat ini seperti beban baginya. Muslimat, Nabi SAW menunggu waktu. Saya nak bercakap ni pun Allah bergetar tubuh. Sebab apa muslimat? Kita susah nak ikut kecuali ketika di Mekah Madinah. Kenapa bergetar tubuh? Ustazah Zaiduk, okey, siapa nak ikut saya iktikaf di Masjidil Haram waktu asar, insya-Allah siapa yang boleh tahan kentut sampailah ke Isyak. Acik-acik semua, Ustazah tunggu kat lobi je. Pukul berapa Ustazah? Asar pukul 4.30 contoh. Pukul 3.45 saya duduk kat lobi dah. Bayangkan muslimat, pergi tu Bilal masih duduk guling-guling lagi dekat rumah. Kita pergi dah. Ini yang kita rindui bila Baitullah ditutup. Muslimat, saya sebut dengan kawan-kawan yang menguruskan travel jemaah umrah, saya kata, siapa kita ketika dulu dijemput berulang kali ke rumah Allah? Siapa kita? Maksud Ustazah, hari ni kita dah tak dapat pergi Baitullah, tapi ada tak kita mengundang jiwa yang macam kita mengelilingi Baitullah, tunduk patuh kepada Allah? Kita diuji dengan tak ada air berapa hari baru-baru ni muslimat. Ustazah saja je kempen kat Facebook, jom tahan kentut. Kalau kat Mekah Madinah boleh je, kenapa sekarang tak boleh? Sebab apa? Nak jimat air kan muslimat? Ya Ustazah, asar sampai Isyak kita boleh tahan. Kat sini antara maghrib dengan Isyak saya nak kentut je. Kerana apa? Sebab muslimat, kita rasa macam Allah tu ada hanya ketika kita di Mekah dan Madinah. Kita seolah-olah bila pergi Mekah dan Madinah, kita rasa macam nak cuci dosa-dosa kita setahun lepas. Ada orang kaya, beruang, yang sifatnya dengan demikian muslimat, tak apalah buat dosa banyak mana pun, tapi nanti setahun sekali wajib pergi Mekah untuk menangis-nangis bertaubat di hadapan Kaabah. Salah muslimat dirahmati Allah. Kaabah itu bukan washing machine, minta maaf sebut. Kotor selama 360 hari, 5 harinya duduk tawaf di Baitullah untuk menangis dalam taubat. Salah.